Hai, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. So, hari ini saya akan cakap tentang tenaga nuklear. Dan tenaga nuklear ni adalah satu tajuk yang terakhir dalam buku teks kata 4 lah. Tapi hari ini, saya cuma nak fokuskan tentang apa itu tenaga nuklear. Maksud tenaga nuklear ialah tenaga yang dihasilkan melalui tindak balas dalam nuklear atom. Terdapat dua jenis tindak balas utama yang digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear, iaitu fisi nuklear dan gabungan nuklear. Tenaga nuklear digunakan secara meluas sebagai sumber elektrik kerana keupayaan yang menjana sejumlah besar tenaga dengan jejak karbon yang lebih rendah berbanding bahan api fosil. Jenis penghasilan reaktor. Tenaga nuklear merujuk kepada tenaga yang dihasilkan daripada tindak balas nukleus atom. Terdapat dua jenis tindak balas menghasilkan tenaga nuklear. Yang pertama, pembelahan nukleus ialah proses pemecahan atau nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil menyebabkan pembebasan tenaga. Mari kita lihat proses ini dengan lebih terperinci. Pembelahan nukleus berlaku apabila satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium-235 dibetil oleh satu neutron yang bergerak perlahan. Ini menyebabkan nukleus berpecah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil serta membebaskan sejumlah besar tenaga dan neutron baharu. Di bawah keadaan yang sesuai, neutron yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus yang berat akan berlanggar dengan nukleus berat yang lain dan mencetuskan tindak balas pembelahan baharu. Proses pembelahan yang berterusan ini dipanggil sebagai tindak balas berantai. Seterusnya, pelakuran nukleus ialah proses pencantuman dua nukleus yang ringan untuk membentuk nukleus yang lebih berat. Sebagai contoh, dua nukleus ringan seperti deuterium dan tritium, kedua-duanya ialah isotop hidrogen, bergabung untuk membentuk helium yang mempunyai nukleus yang lebih berat. Juga berlaku pada suhu yang sangat tinggi seperti dalam matahari, yang di mana berlaku secara berterusan tenaga yang dibebaskan daripada pelakuran nukleus dalam matahari merupakan sumber utama bagi kehidupan di bumi. Seterusnya, saya nak cakap tentang penggunaan tenaga nuklear di negara luar. Beberapa negara di seluruh dunia ini telah menggunakan tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada bekalan tenaga mereka. Terutamanya, negara-negara maju yang mempunyai infrastruktur teknologi yang lebih stabil. Sekarang ni, untuk negara yang mempunyai tenaga nuklear ialah yang pertama, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ialah pengeluar tenaga nuklear terbesar di dunia dengan lebih daripada 90 reaktor yang aktif di seluruh negara. Tenaga nuklear membekalkan sekitar 20% daripada sejumlah tenaga elektrik negara itu. Walaupun terdapat peningkatan dalam tenaga boleh diperbarui, tenaga nuklear kekal sebagai komponen utama untuk mengerangkan pelepasan karbon. Untuk negara yang kedua pula ialah Perancis. Perancis sangat bergantung kepada tenaga nuklear yang kira-kira 70% daripada tenaga elektriknya dihasilkan dari loji nuklear. Negara ini memilih untuk melabur dalam nuklear bagi memastikan bekalan tenaga stabil, mengurangkan pelepasan karbon dan mengurangkan bergantungan pada bahan api fosil. Perancis juga mengeksport tenaga nuklear ke negara-negara Eropah yang lain. Yang terakhir pula ialah negara Kanada. Kanada adalah antara negara pengguna tenaga nuklear terbesar di dunia, terutamanya di wilayah Ontario yang bergantung pada nuklear untuk sekitar 60% bekalan tenaga elektrik. Kanada juga mempunyai sumber uranium yang banyak dan memainkan peranan penting dalam industri pelambungan uranium global. Kesimpulannya, negara-negara yang menggunakan negara nuklear secara aktif biasanya negara maju dengan sistem peraturannya, keselamatan yang kukuh dan teknologi yang stabil. Namun, kejayaan setiap negara bergantung pada keperluan tenaga.
matlamat, mengurangkan karbon, menerima masyarakat dan keupayaan untuk mengurus sisa nuklear dengan selamat. Okey, sekarang dah sampai ke segmen yang terakhir, iaitu pandangan saya tentang tenaga nuklear di Malaysia. Bagi pendapat saya, tidak wajar kerana masalah sisa radioaktif. Contohnya, pengurusan sisa nuklear merupakan cabaran besar kerana ia kekal radioaktif untuk ribuan tahun yang memerlukan penyimpanan khas. Yang kedua pula ialah kos penggunaan yang tinggi. Pembinaan logik nuklear memerlukan pelaburan awal yang sangat besar dan kos penyelenggaraan yang berterusan. Yang ketiga pula, pandangan dan penerimaan masyarakat ramai yang mungkin tidak selesa atau takut dengan idea tenaga nuklear, terutamanya dengan risiko keselamatan yang ada. Kejayaan tenaga nuklear juga bergantung kepada penerimaan masyarakat yang memerlukan pendidikan dan komunikasi yang berkesan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, keputusan untuk memperkenalkan tenaga nuklear di Malaysia harus diperbuat dengan kajian yang teliti terhadap keperluan tenaga, kos, keselamatan, kisah alam sekitar dan penerimaan masyarakat. Jika Malaysia mempunyai sokongan teknologi, peraturan keselamatan yang kukuh dan masyarakat yang faham tentang faedah dan risiko, tenaga nuklear mungkin menjadi pilihan yang wajar dalam masa depan. Namun, buat masa ini, Malaysia mungkin lebih sesuai fokus kepada tenaga boleh diperbaharui yang lebih selamat, murah dan lebih diterima ramai.